السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur dan puji kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk sama-sama kita salat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah kita menunggu sehingga masuknya salat fardu isya yang insya-Allah sama-sama kita akan dirikan secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ini saya akan menggantikan penceramah yang tidak dapat hadir, dan insyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan pembacaan Al-Quran kita, tahsin tilawah Al-Quran kita. InsyaAllah boleh sama-sama kita dapatkan Al-Quran ataupun lihat pada handphone masing-masing. InsyaAllah kita sambung pada halaman 511 daripada suratul Fath, surah Al-Fath, Al-Juz'us Sadis wal Ishrun, juzuk yang ke-26, bermula daripada ayat pertama surah Al-Fath. Sekali lagi insya-Allah kita akan mulakan daripada halaman 511 daripada suratul Fath, surah Al-Fath, Al-Juz'us Sadis wal Ishrun, juzuk yang ke-26. Kita mula daripada ayat pertama surah ini insya-Allah. Okey, surah Al-Fath adalah merupakan surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ianya dikategorikan sebagai surah-surah madaniyah. Yakni yang mu'tamad adalah surah-surah yang diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Surah ini merupakan surah yang ke-48 mengikut susunan mushaf, bukannya mengikut susunan turunnya. Turun lain, susunan mushaf lain. Kalau kita bilang daripada Al-Fatihah hingga surah Al-Fath, ini adalah surah yang ke-48, dan surah ini mempunyai hanya 29 ayat sahaja, dan ia terletak pada juzuk yang ke-26. Dinamakan surah ini sebagai surah Al-Fath, yakni pembukaan, ataupun boleh juga diartikan dengan makna kemenangan, yang diambil daripada ayat pertama surah ini. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fathan mubina. Ayat pertama surah ini, dan ianya diambil sempena perkataan fatahna laka fathan mubina. Dan sebahagian besar ayat daripada surah ini menerangkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala berhubung dengan kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangannya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira dengan turunnya surah ini. Kerana apa? Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya
telah diturunkan kepadaku suatu surah, yang surah itu benar-benar lebih aku cintai, lebih aku kasihi dari seluruh apa yang disinari matahari. Kerana apa? Kerana di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kemenangan yang akan diperolehi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan beliau menegakkan ataupun meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat yang pertama dari segi bacaan dia. Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan inna, i hamzah baris bawah. Jadi kita sebut hamzah qata' itu bila dia baris bawah kena sebut dengan i, jangan sebut dengan a. Ada setengah orang disebut begitu, inna, in, condong sikit. Condong ni bukan tak ada dalam bacaan Al-Quran, tetapi bukan semua tempat. Tetapi dalam bacaan kita Hafs an Asim, hanya kita ada satu tempat sahaja, pada juzuk yang ke-12, Bismillahi majriha, kita panggil imadah. Adapun pada qiraat yang lain ataupun riwayat imam-imam yang lain banyak. Contohnya kafirun, mereka baca kafirun. Wadduha, mereka baca wadduhi. Adapun qiraat kita hanya satu tempat saja. Tapi ada setengah orang dia baca inna. Dia condong juga. Jadi itu antara perkara yang perlu kita perbetulkan. Allah Subhanahu wa taala sebut inna, nun bersabdu kita panggil wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah ni wajib kita dengar. Dan jika kita lihat dalam kitab-kitab tajwid yang mu'tabar, maratibul ghunnah ini ada beberapa, ada 5. Yakni maksudnya peringkat-peringkat dengar ada 5. Yakni ada yang paling lama perlu kita tahan sebelum kita lepaskan, dan ada hanya kita lalu sahaja. Yang paling atas sekali adalah nun dan juga mim, antaranya yang bersabdu. Jadi inna kena tahan betul-betul dulu baru lepas. Jangan baca inna fatahna, inna, tahan dulu. Okey. Nun gunan ataupun dengung yang paling ringan adalah bila huruf contohnya nun dan juga mim yang berbaris. Kalau kita sebut na, dia ada gunnah tu. Sebab nun dan mim adalah dua huruf yang keluar daripada dua makhraj, daripada bahagian mulut, sebagaimana yang belajar jika kita belajar makhraj huruf, dan juga dia akan keluar daripada khayshum. Jadi bunyi gunnah itu tetap ada, cuma tidak lama sebagaimana jika ianya bertanwin. Okay, inna fatahna. Ha ini perlu kita sempit halqum kita. Kita panggil wasatil halq. Bahagian tengah kita punya halqum ini, tekak kita itu perlu kita tolak ke dalam. Fatahna. Ada setengah orang dia agak sukar untuk menyebut huruf ha. Disebut ha dengan ha bawah sekali. Itu yang orang Melayu kita biasa sebut. Kerana dalam percakapan, perbualan harian kita tak ada gunakan ha. Kita guna ha biasa. Ha, tak perlu kita sempitkan halqum kita. Tetapi dalam bacaan Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, ini kita kena belajarlah. Jadi kena sempitkan ha itu. Fatahna laka fat kita panggil ada hamas, yakni lepaskan angin. Fat hamas ini jika tidak kena cara kita buat, setengah orang dia sebut dia jadi macam qalqalah. Yakni apa? Beza hamas dengan qalqalah ni, qalqalah ni dia angkat makhraj, menyebabkan huruf itu terlantun. Ada orang sebut begitu. Inna fatahna laka fat, dia alihkan makhraj ta. Fat tak, kita bukan alih makhraj ta, kita lepaskan angin. Fat beza dengan fat. Itu antara perkara yang perlu kita ambil perhatian. Fatham ha sampai akhir. Ham dengan mubi na, kita berhenti dengan satu baris kan.
Kita panggil mad iwad. Okey. Saya baca dulu. Kemudian minta pada jemaah untuk ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Allah Ta'ala firman, sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad. Laka, ka ni adalah untuk Nabi kita. Fatham mubina, suatu jalan kemenangan yang jelas nyata. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kepada Nabi SAW, menyebabkan Nabi SAW bergembira dengan turunnya ayat ini. Dimulakan dengan perjanjian Hudaibiyah. Jika kita lihat pada tahun yang ke-6, Nabi SAW nak pergi menunaikan haji dan juga umrah. Nabi nak pergi, kemudian disekat oleh orang-orang kafir Quraisy bila mereka tahu bahawasanya Nabi SAW dan juga para sahabat keluar daripada Madinah Al-Munawwarah untuk pergi ke Makkah Al-Mukarramah pada tahun ke-6 Hijrah itu. Dan bila begitu mereka hantar wakil untuk sekat. Mereka nak tahu apa tujuan. Jadi Nabi nak pergi tunaikan haji. Jadi bila begitu Nabi SAW juga menghantar wakil untuk bertemu dengan wakil daripada kafir Quraisy, iaitu Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman bin Affan, wakil daripada Nabi SAW, untuk berbincang dengan pihak wakil musyrikin Makkah, yang mana sebelah musyrikin Makkah diutuskan Suhail bin Amru. Jadi berbincang. Kemudian berita tersebar bahawasanya Sayyidina Uthman dibunuh oleh orang-orang Quraisy sebab dia tak balik. Kemudian para sahabat lain berjanji berbai'ah dengan Nabi SAW, bai'atul ridwan, bahawasanya mereka berikrar untuk pergi menuntut bela berkenaan dengan Sayyidina Uthman, kerana mereka menyangka Sayyidina Uthman dibunuh. Wakil yang dihantar oleh Nabi dibunuh oleh orang Quraisy. Tersebar begitu berita. Jadi bila begitu orang kafir tahu bahawa Nabi SAW dan juga para sahabat lain telah berjanji akan berjuang dengan bersungguh-sungguh menuntut bela tentang Sayyidina Uthman yang menjadi utusan Nabi yang dibunuh, mereka pun pergi. Dan di situ berlakulah perjanjian Hudaibiyah, di mana dihantar Suhail bin Amru. Jadi banyaklah isi kita boleh lihat balik berkenaan dengan isi perjanjian Hudaibiyah ini. Antaranya adalah genjatan senjata selama 10 tahun. Jadi umat Islam tak boleh masuk pada tahun yang ke-6, tetapi mereka melakukan ibadah haji pada tahun yang berikutnya, yakni pada tahun yang ke-7. Okey. Kita lihat pada ayat yang kedua, liyaghain. Ghain ni huruf isti'la. Jika isti'la ni, kalau kita belajar sifat huruf dia, adalah huruf yang bila kita sebut, suara kita itu perlu naik ke atas dulu. Isti'la, terjemah mudahnya adalah meninggi. Jadi pergi ke atas dulu. Liyaghain, jangan liyag. Ini nipis. Liyaghfira. Ra ini adalah ra yang tebal. Dalam istilah tajwid kita sebut sebagai tafkhim, kena tebal. Liyaghfira. Ra ini kerana dia berbaris atas. Fira lakallah. Allah juga tebal, kerana dianya didahului oleh baris atas. Cuma kesalahan yang biasa berlaku, orang sebut Allah tebal, tetapi tebal itu awal lagi daripada kaf. Laqallah, ka. Kaf ini nipis. Lakallah, masuk Allah baru tebal. Jangan liyaghfira lakallah, ka disebut ka.
huma taqaddama min, dengung, nun tidak ada tanda dalam Mushaf Asmani, dibiar kosong, itu tanda nun itu dengung. Kemudian kita lihat huruf apa yang kita jumpa, za ni huruf yang nipis, jadi dengung itu juga nipis, min za, zambika, dengung juga, nun mati bertemu ba itlaq kita panggil, tandanya diletak mim kecil di atas nun. Mim kecil dalam Quran ada dua, satu mim kecil yang ekor dia ke bawah sebagaimana yang ada di atas nun ini, zambik, satu lagi mim kecil yang ekor dia ditarik ke bahagian tepi, itu disebut sebagai waqaf lazim. Zambika, ada dua bacaan lah. Ada guru yang mengatakan tutup mulut, tutup mulut pun dengan syarat jangan tekan, jangan bukan zambika. Yang ni pun diterima oleh guru-guru yang muktabar. Ada setengah-setengah guru dia kata buka sekadar sehelai kertas, zambi, jadi zambi. Kedua-duanya disebut oleh ulama-ulama yang besar. Zambika wa ma ta'akha, kha juga tebal, jangan kha dia jadi istifal, kha. Ta'akhkhara wa yutim wajib al-ghunna mani'matahu. Okey, ini juga kesalahan yang biasa berlaku, yakni ain yang mati sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Ramai juga di kalangan yang membaca Al-Quran baca dengan condong. Wa yutimma ne, disebut ne. Kalau kita rincikan, nun bawah ne, tak ada, nun bawah ni. Jadi kena sebut ni'matahu, jangan sebut ni'matahu. Ni' itu condong, macam orang sebut inna ni'matahu, bukan ni'matahu. Ni'matahu panjang dua harakat, kita namakan dia mad silah. Maksud kita namakan dia dinamakan oleh para ulama. Ni'matahu dua harakat. Syarat bagi mad silah, kita ulang sedikitlah. Pada ayat pertama, kedua, ketiga ni kita detailkan sikit. Pada ayat-ayat yang berikutnya kita lajukan sedikit. Mad silah ini berlaku pada hal dhamir, dan silah yakni berlaku ketika bacaan disambung. Jadi mad silah ni tak ada jika kita berhenti. Jadi ada setengah orang dia baca wa yutim, tak sempat nafas, terpaksa berhenti. Wa yutim ni'matahu, dia berhenti begitu. Kita kata kenapa berhenti begitu? Dia kata tak sempat nafas, Ustaz. Tahu, tapi kenapa berhenti hu tu? Tak, dia kata tu ada waw. Waw itu berfungsi jika sambung bacaan. Jika kita tak sempat dan terpaksa berhenti, wa yutim ni'matah, matikan ha. Jadi tidak ada mad silah ketika bacaan diwaqafkan. Yang ada hanya jika disambung. Nama dia pun mad silah, disambung bacaan. Ni'matahu. Jadi mad silah ini berlaku pada hal dhamir, kata ganti diri. Dan hal dhamir ini berada di akhir perkataan. Hu tu. Syaratnya adalah mesti huruf sebelum ha dhamir berbaris dan juga huruf selepas ha dhamir juga berbaris. Jadi ni'mata ta berbaris, alaika ain selepas ha juga berbaris. Jadi dalam bacaan kita hafal Asim, kita akan panjangkan ni'matahu dua harakat. Jika selepas ha dhamir hamzah qata, kita akan panjangkan lebih daripada biasa, yakni 4 harakat, dipanggil mad silah tawilah, yakni mad silah qasirah. Kecuali adalah tempat-tempat yang tidak begitu, yakni jika sebelumnya huruf yang tidak berbaris, yakni mati juga, yakni kita tidak akan panjangan. Itu kita lihat baliklah dalam perincian mad silah. Ni'matahu 'alaika wa ni ha bawah sekali, wa yahdiyaka si tebana. Kesalahan yang juga sering berlaku jika pembaca Al-Quran menyebut sad yang berbaris bawah, dia sebut itu kurang tebal. Si, jadi tak, sad walaupun dia berbaris bawah, kekuatan ataupun ketebalan dia itu tetap kuat. Si, jangan si, dia akan tertukar dengan sin.
Kerana apa? Kerana sad selain sifat isti'la yang ada pada dia, yakni ketika kita nak sebut suara kita kena naik ke langit dulu. Dia ada satu lagi sifat yang kita namakan dia sebagai itbaq, yakni suara itu akan pantul ke lidah kita, dia terkumpul sekejap. Dia ada 4 huruf, sad, dad, ta, dha. 4 huruf ini adalah selain isti'la, dia ada itbaq. Jadi itbaq biasanya kalau huruf-huruf tebal berbaris bawah, ketebalan dia tu kurang sikit. Contohnya macam kita sebut kha, tebal. Bila sebut khi, kerana apa? Kha ini hanya isti'la, dia bukan itbaq. Contoh juga qaf, qa, tebal. Bila kita sebut qi, kurangkan tebal. Jangan nipiskan dia. Kalau nipis jadi kaf, ki, qi. Jangan qi, jangan kuat sebagaimana dia baris atas tak. Adapun sad, dad, ta, dha, keempat huruf ini perlu dikuatkan. Sira, ra tebal. Pom, dengung. Macam mana kita nak cam dengung pada tanwin. Tanwin ni apa? Baris 2. Itu tanwin. Cuma orang Melayu kita pun dah guna tanwin. Jadi tanwin ni baris 2. Baris 2 ataupun tanwin ini adalah sebutan dia bunyi nun. Ton, kalau kita habiskan kat sira, ton itu ya, bunyi nun. Tapi nun tidak ada pada tulisan, yang ada hanya pada bacaan. Dan nun itu dibuang dan digantikan dengan baris satu lagi. Asalnya ta itu satu je. Ta, ton, matikan nun. Ta, sira, ton, matikan nun. Buang nun, tambah satu baris pada ta, jadi sira, ton, bunyi yang sama. Okey. Tanwin ini bila dalam Mushaf Osmani yang kita guna, jika baris dia tidak selari, yang atas tu ke kanan sikit, yang bawah itu ke kiri sedikit, iaitu perlu kita dengungkan. Kecuali jika kita jumpa lam dan juga ra. Sini kita jumpa mim. Jadi bila jumpa mim terus masuk ke dalam mim, kita namakannya idgham ma'al ghunnah. Idgham yakni masukkan. Masukkan apa? Yang kita masukkan adalah tanwin. Tanwin ni apa? Nun. Itu tanwin. Masukkan ke mana? Ke dalam mim. Itu idgham. Ma'al ghunnah, beserta dengung pada mim. Jadi tahan sekejap pada mim, barulah kita sebutkan baris dia. Siratam mu, baru sebut. Tahan. Mustaqima, qaf. Qa pada atas tebal. Qi kurangan sikit tebal dia, kerana dia hanya bersifat isti'la tetapi bukan itbaq. Mustaqima, ma berhenti dengan satu baris saja. Okey. Ini panjang sedikit, jadi kita berhentilah pada wa ma ta'akhkhar. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شوف ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah SWT mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan juga yang terkemudian. Jadi orang pelik sikit lah, Nabi pun ada dosa ke? Bukankah kita belajar dalam akidah para Nabi ini maksum? Jadi dimaksud di sini disebut oleh para ulama dosa kepada Nabi SAW, dosa orang kepada Rasulullah SAW. Bukan dosa Nabi. Ada juga yang mengatakan mengampunkan dosa dengan erti Allah SWT mengangkat darjat Nabi, sebab tak ada dosa. Tapi Nabi masih lagi istighfar, Allah Ta'ala ampunkan dosa Nabi, yang Allah Ta'ala angkat darjat kedudukan Nabi SAW.
wa yutimma ni'matahu, dan Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada kamu wahai Muhammad, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambahkan hidayah ke jalan yang lurus dalam mengembangkan Islam dan juga melaksanakan hukum hakamnya. Okey, termasuk ayat yang ketiga, kita detailkan sikit, kemudian pada ayat yang berikutnya kita laju sikitlah. Wa yansu, sad tu tebal, dan nun dalam Quran bila kita tengok nun yang mati, jika dia mati dan tidak ada tanda mati di atasnya, itu menunjukkan kita perlu dengung lama pada nun tersebut. Okey, nun di sini tidak ada tanda mati, okey, kita dengung. Dan yang keduanya adalah kita kena lihat huruf apa yang kita jumpa. Jika kita jumpa huruf yang tebal, dengung itu bunyinya agak tebal. Jika kita jumpa huruf yang nipis, bunyinya agak nipis. Contohnya kalau kita jumpa ta, ku, nipis kan. Jangan ku, adapun kat sini kita jumpa sad, huruf yang tebal, jadi bunyinya wa yansu, wa yansu, tebal surah, ra tebal, ka nipis. Okey, agak sukar sedikit kaf ini kerana ianya terkepit oleh ra yang tebal, bahkan sebelum tu sad lagi dah tebal, kemudian selepasnya kalimah Allah juga tebal. Jadi ada di kalangan yang membaca dia dikira mudah tebal semualah, dia kata surah ko dia sebut, tak, bukan ko, ka, kena nipis kan. Jadi salah jika kita baca wa yansurukallah, ko, ka, kallah, Allah tebal. Hu nas, sad tebal, nas, dan sad itu ada safir, safir ada bunyi ada 3 huruf, sad, sin dan zal. Okey, nasran azizza, kemudian wa yansuraka Allahu nasran azizza. Dan dengan sebabnya Allah memberikan kamu wahai Muhammad pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuh, ataupun pertolongan yang penuh yang tidak ada tolak bandingnya. Okey, ayat berikut ni saya baca terus ikutlah. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ataupun jika tak sempat boleh berhenti fi qulubil mu'minin, tak sempat ambillah liyazdadu. Cuma kalau nak cantik sikit liyazdadu imana, ambil balik. Tak sempat juga berhentilah mu'minin, ambil liyazdadu imana. Walillahi junudus samawati wal ardh. Dan bila kita berhenti pada ar, pastikan sebut ra dulu, kemudian tahan pada dad. Ar, jangan lantun dad. Ar, dad, tak ada. Wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan ketenteraman dalam hati, ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman, supaya mereka bertambah iman dan yakin beserta iman yang telah ada pada mereka. Walillahi junudus samawati wal ardh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini segala yang ada di langit dan di bumi, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala menguasai tentera langit dan juga bumi untuk menolong mereka. Dan tentera Allah Subhanahu Wa Taala ini pelbagai. Kadang-kadang air yang biasa kita gunakan itu boleh jadi tentera Allah.
Kadang-kadang semut boleh menjadi tentera Allah. Jadi semua ini milik Allah SWT, dan semuanya di bawah kekuasaan Allah SWT. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Ta'ala ini maha mengetahui dengan apa yang diperlukan oleh hamba-Nya, apa yang baik untuk hamba-Nya. Hakima, dan juga Allah Subhanahu wa taala ini maha bijaksana dalam apa yang diberikan kepada hamba-Nya. Apa yang sesuai sekarang tetapi tidak sesuai akan datang. Apa yang tidak sesuai sekarang tetapi akan datang baru sesuai. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang hakim, maha bijaksana. Okey. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار Okay. Tahtihal anhar, kesalahan yang sering berlaku, orang sebut min tahtihal anhar. Dia tahu ra tu nak tebal, dia tebal awal daripada ha. Asalnya sepatut anhar, bila nak berhenti pada ra baru tebalkan ra. Kesalahan yang biasa berlaku anhar, dia tebal siap-siap pada ha. Jadi ha, tu kena ambil perhatian. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Ini ringkasnya Allah Ta'ala masukkan orang mukmin mukminat dalam syurga, yang mana di bawah istana-istana mereka, di bawah pepohonan yang ada dalam syurga ini mengalir sungai-sungai. Dan bila masuk ke dalam syurga akan kekal selama-lamanya, tidak akan keluar dah. Dan Allah Ta'ala menghapuskan daripada mereka kesalahan-kesalahan mereka, sayyiatihim. Ini juga disebut oleh para ulama, beza antara sayyiat dan zunub. Adalah sayyiat adalah dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa kecil ini terhapus dengan amalan-amalan kebaikan yang kita buat. Kita ambil wuduk, kita berjalan ke masjid, kita salat, kita bersedekah. Adapun dosa-dosa yang besar mesti kita perlu kepada taubat. Wa kana zalika 'inda Allah fawzan 'azima. Itulah kejayaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang besar untuk mereka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna السوء panjang sikit lah. Kalau tak sempat, wal musyrikina wal musyrikat, ambil balik tak apa, wal musyrikina wal musyrikat yadhanni alaihim dairatus saw. Bila kita berhenti pada huruf yang akhirnya hamzah, kita perlu tinggikan sikit suara untuk jelaskan hamzah. Itu kita panggil dalam tajwid an-nabr. Nabr ini kita panggil ad-dhabt. Yani pada sampai pada hamzah tu tinggikan sikit suara kita supaya jelas hamzah. Kalau kita baca saw, seorang dia sebut saw macam tak ada hamzah.
Sama juga kalau kita berhenti sama. Itu jelaskannya. Dia panggil an-nabr. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah Ta'ala akan mengazab orang munafik, lelaki perempuan, musyrik lelaki dan juga perempuan, yang menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang buruk, yakni bahawa Allah Ta'ala akan mengecewakan Rasulnya, Allah Ta'ala tidak akan menolong Rasulnya. Itu sangkaan mereka. Allah SWT murka kepada mereka, melaknat mereka dan menyediakan mereka neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itu sa'at masira, merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Walillahi junudus samawati wal ard. Jadi apa tu bunyi dha, tahan dha. Ya, setengah orang dia kesalahan yang biasa berlaku, disebut tak bunyi dha. Satu lagi dha. Tak, jika tahan dha. Wa kana Allahu azizan hakima. Kita habiskan nak masih isyak. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Ayat terakhir, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu. balik وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Sadaqallahul azim. Kita tutup dengan tasbih kafarah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.